dan selamat sejahtera. Kumpulan kami yang terdiri daripada Muhammad Zulkarnain bin Gantala, Dr. Sabaria binti Bahrun, Wan Nur Afika Sabrina binti Wan Mustafa, Nur Safwa binti Abdullah, dan yang terakhir Nur Adlina Diana binti Jeffrey akan membentangkan untuk seminar penyelidikan pendidikan peringkat kebangsaan Sabah 2023. Baiklah, tajuk untuk pembentangan kami, kajian yang dibuat adalah berkenaan tahap pengetahuan dan kesediaan guru pendidikan Islam terhadap penggunaan teknologi, maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Penyelidikan yang dibuat merupakan satu kajian tinjauan. Isi kandungan bagi pembentangan kami terdiri daripada 4 perkara. Yang pertama iaitu pengenalan, yang kedua metodologi kajian iaitu daripada reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian, kaedah pengukuran dan juga analisis data. Yang ketiga kesimpulan dan yang keempat adalah rujukan. Baiklah, pengenalan. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Matlamat tersebut seiring dengan pendidikan Islam yang bermatlamat untuk melahirkan insan soleh yang beriman, berilmu, beramal dan berakhlak atau insan yang sempurna iaitu insan kamil. Menurut Al-Ghazali, pendidikan ialah usaha pendidik untuk menghapuskan akhlak yang buruk dan menanamkan akhlak yang baik dalam diri pelajar agar dekat dengan Allah dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hamim 2014. Manakala menurut Ibn Khaldun, pendidikan mempunyai pengertian yang luas. Menurutnya, pendidikan tidak terhad kepada proses pembelajaran dengan ruang dan masa sebagai batasannya, tetapi bermaksud proses kesedaran manusia untuk menangkap, menyerap dan menghayati kejadian alam sepanjang zaman. Menurut Ni Yaakob 2007 pula, pendidikan Islam juga adalah satu proses mendidik akal, jasmani dan roh manusia berasaskan nilai-nilai insaniah yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis bagi melahirkan manusia yang bertakwa. Menurut Maimun Akshalubis, Wan Nurul Syuhada dan juga Muhammad Isa Hamzah 2017, aspek perkembangan semasa dan perubahan zaman perlu diambil kira bagi memastikan pengajaran pendidikan Islam masih terus relevan melalui penggunaan TMK. Baiklah, teori yang digunakan, yang pertama adalah teori Noto et Mojo 1993, di mana teori ini membicarakan tentang pengetahuan terbahagi kepada 6 peringkat. 6 peringkat tersebut adalah tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan menilai. Menurut Venureka Danabalan 2013, 6 peringkat teori pengetahuan Noto et Mojo iaitu tahu adalah mampu mengingat ilmu yang dipelajari sebelumnya. Untuk hukum pembelajaran yang diambil adalah hukum pembelajaran Thorndike 1944 yang terdiri daripada 3 iaitu hukum kesediaan, hukum latihan dan juga hukum kesan. Thorndike mengemukakan teori beliau kepada 3 iaitu hukum kesediaan, hukum latihan dan hukum kesan. Prinsip kesediaan yang dinyatakan oleh Thorndike adalah apabila seorang itu bersedia melakukan sesuatu, maka hasilnya adalah memuaskan. Selain itu, apabila seorang itu bersedia melakukan sesuatu namun ia tidak melakukannya, maka ia adalah menyusahkan. Dan akhir sekali adalah apabila seorang itu tidak bersedia untuk melakukan sesuatu, maka hasilnya adalah tidak memuaskan. Untuk kerangka konseptual, ini merupakan kerangka konseptual yang dicipta untuk kajian ini. Kerangka konseptual kajian yang diadaptasi daripada teori pengetahuan Dr. Ed Mojo dan teori kesediaan Thorndike terhadap penggunaan TMK dalam kalangan GPI. Menurut kajian lepas pula, Maimun Akshalubis, Wan Nurul Syuhada dan Muhammad Isa 2017, tahap pengetahuan dan kesediaan guru-guru pendidikan Islam sekolah menengah di Selangor terhadap penggunaan multimedia dalam pengajaran pendidikan Islam. Kajian ini mendapati bahawa tahap pengetahuan GPI adalah pada tahap tinggi, manakala tahap kesediaan GPI pula adalah pada tahap sederhana tinggi sahaja. Menurut Syahrul Bani Zakaria, Muhammad Isa Hamzah dan Khadijah Abdul Razak,
Kajian ini adalah berkenaan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran pensyarah pendidikan Islam di Politeknik Zon Selatan. Kajian ini menunjukkan tahap penggunaan ICT dalam kalangan pensyarah tersebut adalah pada tahap yang tinggi, manakala hasil analisis inference pula menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam menggunakan ICT berdasarkan pengalaman mengajar. Seterusnya saya akan sambung dengan metodologi kajian. Dalam metodologi kajian ini akan menjelaskan mengenai reka bentuk kajian, cara persempelan dan juga instrumen kajian. Selain itu, kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian juga akan dijelaskan di dalam bahagian ini. Bagi tata cara penganalisisan data pula akan dianalisis dengan menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 28.0.2.0. Seterusnya, bagi reka bentuk kajian merupakan perancangan dan strategi utama dalam menjawab persoalan kajian yang dikemukakan menerusi prosedur pengumpulan dan analisis data. Kajian ini berbentuk analisis deskriptif dan juga kolerasi. Kajian ini menggunakan kajian kuantitatif untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan tajuk kajian. Seterusnya, bagi cara persempelan pula, populasi kajian adalah terdiri daripada guru-guru bagi subjek pendidikan Islam di sekitar daerah Tuaran. Bagi pemilihan pula, pemilihan dibuat secara rawak mudah. Ciri sampel adalah berdasarkan jadual penentuan sampel Krejci dan Morgan 1970 bagi menentukan bilangan sampel yang dipilih. Menurut jadual, seramai 52 orang JPI akan dipilih bagi mewakili 60 orang JPI di sekitar daerah Tuaran. Seterusnya, bagi instrumen kajian bagi kajian ini adalah soal selidik tertutup. Instrumen ini mampu memberikan respon yang tepat kepada pengkaji. Instrumen ini juga mampu memudahkan pengkaji memungut data dengan tepat dan pantas di mana sahaja responden tersebut berada. Soal selidik ini akan mempunyai dua bahagian, yaitu bahagian E dan juga bahagian B. Di sini saya sertakan jadwal 3.1 bagi taburan bahagian dan jumlah item dalam borang soal selidik, di mana terdapat dua bahagian, yaitu bahagian E dan juga bahagian B. Jadwal 3.1 tadi menunjukkan taburan bahagian dan jumlah item dalam borang soal selidik untuk kajian ini. Soal selidik ini seperti yang saya katakan tadi mempunyai dua bahagian, yaitu bahagian E dan juga bahagian B. Bahagian E adalah berkenaan dengan demografi responden, manakala bahagian B pula mengandungi 31 soalan yang akan berkaitan dengan kajian. Ini pula jadwal 3.2, yaitu skala Likert bagi item. Jadwal 3.2 ini menunjukkan skala Likert bagi item. Format maklum balas bahagian B adalah merujuk kepada 5 mata skala Likert. Responden hanya akan menanda skor yang dipilih pada skala Likert yang disediakan bagi mewakili persetujuan mereka. Bagi kesahan dan kebolehpercayaan kajian ini menggunakan kaedah ketekalan dalaman Cronbach alpha, di mana kajian ini mengira pekali kebolehpercayaan kedua-dua pemboleh ubah. Menurut teori Cohen 1988, nilai pekali kolerasi antara 0.5 hingga 1.0 adalah tinggi, dan sekiranya nilai pekali adalah melebihi 0.7, maka kebolehpercayaan item adalah baik. Jadi, untuk kajian ini, pengkaji menetapkan nilai 0.7 sebagai indeks kebolehpercayaan minimum bagi penggunaan instrumen yang dibina. Seterusnya, bagi tata cara penganalisisan data pula, kajian ini menggunakan IBM SPSS versi 28.0.1.0 bagi mengumpul data berbentuk min kekerapan, sisihan piawai dan peratusan. Analisis deskriptif juga turut digunakan bagi mengira nilai peratus dan min kepada kajian ini. Ini adalah jadwal 3.3 yang merujuk kepada pemeringkatan skor min pengetahuan dan kesediaan JPI terhadap penggunaan TMK. Skor min pengetahuan dan kesediaan JPI ini terhadap penggunaan TMK dibahagikan kepada 3 tahap, di mana 1.0 hingga 2.9 adalah
berada pada tahap yang rendah, 3.0 hingga 3.9 berada di tahap tidak pasti, dan 4.0 hingga 4.9 berada di tahap tinggi. Seterusnya, jadwal 3.4 pula merujuk kepada pemeringkatan skor min. Pengkaji membahagikan min, tahap pengetahuan, kesediaan, dan penggunaan TMK kepada 3 tahap, di mana tahap pertama, tahap rendah, yaitu 1.0 hingga 2.9. Untuk tahap tidak pasti pula 3.0 hingga 3.9. Dan untuk tahap yang tinggi pula pada skor min 4.0 hingga 4.9. Okey, seterusnya saya akan membentangkan bahagian kesimpulan. Proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah merupakan asas kepada pembentukan generasi yang akan datang. Ianya perlu dipertingkatkan dengan mengikuti arus perkembangan dunia semasa agar tidak berlaku keciciran sepanjang proses ini dilaksanakan. Oleh yang demikian, pihak berwajib dan guru pendidikan Islam perlu sedar bahawa segala tindakan dan amalan pengajaran yang dilakukan dapat membantu dalam membangun dan memartabatkan mata pelajaran pendidikan Islam agar ia lebih relevan pada masa akan datang. Hal ini dapat membantu menambah baik amalan pengajaran para guru pendidikan Islam. Kajian ringkas ini mendapati bahawa kesediaan guru mempunyai hubungan yang signifikan dengan penggunaan TMK dalam PDP pendidikan Islam. Justru, kajian seperti ini perlu dilakukan bagi mencari penyelesaian yang terbaik bagi meningkatkan penggunaan TMK di sekolah pada masa akan datang. Yang terakhir, ini merupakan rujukan yang digunakan bagi menghasilkan kajian tinjauan ini. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.